Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan mempelajari teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian A. Untuk video ini kita akan membincangkan soalan percubaan SPM 2021 dari negeri Perlis bagi set A. Mari kita lihat soalan kita yang pertama. 1A, kemerajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set R, set S dan juga set T dengan keadaan set semester R kesatuan S kesatuan T. Pada ruang jawapan, lorek set S pelengkap. Jadi di sini kita kena tahu apakah yang dimaksudkan sebagai set pelengkap. Di sini kita ada S pelengkap bermaksud set yang berada di luar set S. Bermaksud selain daripada S. Jadi kita akan lorekkan semua kawasan yang bukan S sahaja. Jadi kawasannya berada di sini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan 1B. Diberi bahawa set semester B kesatuan G kesatuan P. B adalah set bagi murid lelaki, G adalah murid perempuan dan P adalah pengawas. Sebilangan murid lelaki adalah pengawas. Dan tiada murid perempuan di dalam kelas itu yang menjadi pengawas. Berdasarkan makluman di atas, lukis kemerajah Venn pada ruang jawapan untuk menunjukkan hubungan di antara set B, set G dan juga set P. Baiklah, di sini kita ada 3 set B, G dengan P. Murid lelaki, perempuan dan juga pengawas. Dan kita dapat maklumat bahawa tiada seorang pun murid perempuan menjadi pengawas. Dan dalam masa yang sama, sebilangan murid lelaki adalah pengawas. Jadi ini bermaksud set P, pengawas itu adalah subset kepada set B. Di mana di dalam kalangan lelaki ada yang menjadi pengawas. Jadi kita akan lukis set P mesti berada di dalam set B di sini. Okey, ini kita akan labelkan P. Di sini kita akan labelkan B. Kemudian, set untuk murid perempuan, tiada seorang pun yang akan jadi pengawas. Jadi, murid perempuan akan terasing di antara set B dan juga set P di sini. Dan ini adalah set G kita. Untuk melukis gambar rajah Venn, kita boleh menggunakan pelbagai bentuk geometri. Tak semestinya bentuk bulat sahaja. Boleh guna segitiga, segi empat, trapezium, pentagon dan macam-macam lagi. Baiklah, terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan 1A, kita melorekkan S pelengkap, kita akan dapat 1 markah. Kemudian, untuk soalan B, kita melukiskan ketiga-tiga set ini dengan betul, kedudukannya juga yang betul, kita akan dapat 2 markah. Jadi, markah keseluruhan untuk soalan 1 adalah sebanyak 3 markah. Baiklah, terusnya kita lihat soalan kita yang kedua. Hasil tambah jisim dalam kg bagi 5 orang bayi yang baru dilahirkan di Hospital Tuanku Fauziah ialah 17.2 dan hasil tambah kuasa 2 bagi jisim-jisim tersebut ialah 59.5. Hitung variance bagi data tersebut dan nyatakan jawapan anda betul kepada 2 tempat perpuluhan. Matlamat utama soalan ini adalah untuk menghitung variance. Jadi kita akan menggunakan rumus variance yang ada pada helaian senarai rumus. Jadi kita akan gunakan rumus itu. Dan untuk mencari variance, kita juga perlu mencari mean. Jadi pertama sekali kita kena cari nilai mean. Iaitu jumlah 5 orang bayi ini, kita tambah jumlahnya adalah 17.2. Maka kita ambil untuk dapatkan mean terlebih dahulu. 17.2 kita bahagikan dengan 5 dan kita akan dapat 3.44. Kemudian seterusnya kita boleh terus mencari nilai variance yang kita menggunakan rumus itu, dan nilai ini telah pun diberi di dalam soalan ini, iaitu hasil tambah X kuasa 2 adalah 59.5. Jadi variance 59.5 kan kemudian kita bahagikan dengan 5 dan ditolakkan dengan min kuasa 2. Dan seterusnya kita tekan saja calculator dan kita akan dapat jawapannya adalah
0.07. Kita lihat dari segi pemberian markah. Markah pertama di sini adalah kita mencari nilai min. Kita dapat 1 markah. Kemudian seterusnya kita gantikan nilai-nilai yang betul dalam rumus untuk mencari varian 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Maka keseluruhan di sini adalah 3 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan kita yang ketiga. Darjah 1 menunjukkan sebuah segi empat selari ABCD yang terletak di atas satah kertas. Persamaan garis lurus AB ialah Y sama dengan 8 dan jarak AB ialah 12 unit. Jadi di sini 12 unit. Soalan A, cari persamaan bagi garis lurus BC. Kita akan dapatkan persamaan garis lurus BC ini, di mana persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Di sini kita akan dapatkan nilai M iaitu kecurunannya dan juga nilai C iaitu pintasan paksi Y. Pertama sekali kita mencari nilai M. Untuk mencari nilai M, kita boleh menggunakan rumus yang telah disediakan. Rumus yang kita akan gunakan di sini adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Kalau kita lihat pada titik B dengan C, tidak ada koordinat. Jadi di sini kita akan tumpang garis AD kerana kedua-dua garis BC dan AD ini adalah selari. Garis selari mempunyai nilai kecerunan yang sama. Jadi pada koordinat A di sini kita tahu koordinatnya adalah 0,8 berdasarkan kepada maklumat yang diberi di dalam soalan. Jadi kita akan ambil Y2 tolak Y1. Untuk nak ingat mana satu Y2 dan Y1, pastikan yang berada paling atas adalah 2, yang berada di bawah adalah 1. Jadi kita akan ambil 8 tolak dengan 2, kemudian kita per 0 tolak dengan 3. Di sini kita akan dapat negatif 2. Nilai M kita akan dapat negatif 2. Kemudian kita akan dapatkan pula nilai C. Untuk mendapatkan nilai C, kita akan gantikan nilai Y, nilai M dan nilai X. Dan di sini kita akan ambil pada titik B. Kerana kalau kita lihat titik B, kita boleh tahu koordinatnya. Kat sini nilai Y-nya adalah 8. Kemudian panjang AB adalah 12, maka sini adalah 12. Jadi koordinatnya adalah 12, 8. 12 ini adalah nilai X, 8 ini adalah nilai Y. Kita akan gantikan dalam Y sama dengan MX tambah C ini, iaitu 8 sama dengan M negatif 2, darabkan dengan X 12 dan tambah C. Dan kita akan dapatkan nilai C dan jawapan kita adalah 32. Di sini kita ada nilai M dan juga ada nilai C. Jadi kita akan masukkan balik nilai-nilai ini di dalam persamaan arm kita. Dan jawapan akhir kita akan dapat Y sama dengan M iaitu negatif 2, X tambah 32 iaitu C. Ini jawapan akhir kita. Kemudian seterusnya soalan B, nyatakan pintasan X bagi garis lurus BC. Untuk mencari pintasan X, kita akan gantikan Y sama dengan 0. Jadi, kita ambil balik persamaan pada soalan A kita tadi, kita gantikan Y sama dengan 0. Itu 0 sama dengan negatif 2X tambah 32. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator dan kita akan dapat nilai X yang di sini adalah 16. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, pertama sekali kita mendapatkan nilai kecerunan, itu nilai M, terdapat 1 markah. Kemudian terdapatkan nilai C, iaitu pintasan Y, 1 markah. Dan akhir sekali kita tulis persamaan garis lurus BC, terdapat 1 lagi markah. Kemudian soalan B, kita menggantikan nilai Y sama dengan 0 di dalam persamaan kita, terdapat 1 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan yang berikutnya, soalan bernombor 4. Darjah 2 menunjukkan pelan sebuah dewan sekolah yang berbentuk segi 4 tepat ADEF
dengan panjang EF sama dengan 16. Di sini 16. Sebuah pentas berbentuk separuh bulatan akan dibina untuk kegunaan majlis rasmi sekolah. Panjang BC ialah 3/4 daripada panjang EF. Jadi di sini 3/4 daripada EF. Itu kita kali dengan 16 di sini. Manakala lebar AF adalah 20 meter. Sini 20 meter. Hitung luas dalam meter persegi kawasan lantai yang tidak terlibat dengan pembinaan pentas. Baiklah, untuk menjawab soalan ini, kita perlu dapatkan luas keseluruhan ditolakkan dengan luas semi bulatan. Luas keseluruhan adalah panjang darab lebar, iaitu kita akan ambil 16 darabkan dengan 20. Kemudian kita akan tolakkan dengan luas semi bulatan. Semi bulatan adalah kita menggunakan luas bulatan pi j kuasa 2 yang didarabkan pula dengan 1/2 disebabkan separuh. Kita ambil 1/2 darabkan dengan pi iaitu 22/7 dan darabkan dengan jejarinya. Jejari di sini diberi bahawa panjang BC adalah 3/4 daripada EF. Jadi 3/4 darab dengan 16, kita akan dapat 12. 12 ini merupakan diameter. Jadi jejari kita bahagi dengan 2, kita dapat 6. Jadi kita akan darab 6 kuasa 2. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat luasnya adalah 1844/7 ataupun kita boleh tulis 263.43 ataupun kita boleh juga tulis dalam nombor bercampur 263 3/7. Baiklah, seterusnya dari segi pemberian markah, kita menggunakan rumus yang betul iaitu segi 4 dan semi bulatan, terdapat 1 markah. Kemudian kita melakukan operasi tolak, terdapat 1 lagi markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 3 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang kelima, itu soalan yang bernombor 5. Encik Azman menjual 2 jenama telefon pintar, Samsung dan Toshiba. Keuntungan bagi jualan 1 unit telefon Samsung dan Toshiba masing-masing ialah 100 dan juga RM80. Jumlah jualan telefon pintar bagi kedua-dua jenama ini ialah 10 unit dan keuntungan yang diperoleh adalah sebanyak 100 ialah sebanyak RM880. Menggunakan kaedah matriks, hitung bilangan telefon pintar jenama Samsung dan jenama Toshiba. Untuk menjawab soalan ini, kita kena keluarkan dulu persamaan yang terlibat. Kita akan tulis, kita lihat di sini. Jumlah unit yang terjual adalah 10 unit, iaitu Samsung dan juga Toshiba. Di sini kita akan nyatakan bahawa jenama Samsung ini kita ambil sebagai X. Kemudian Toshiba ini kita nyatakan sebagai Y. Apa-apa huruf pun kita boleh guna, sama ada S dengan T. Okey, jumlahnya adalah 10 unit, maka X tambah Y sama dengan 10. Kemudian kita lihat pula dari segi keuntungan bagi setiap unit. Iaitu untuk Samsung adalah 100, kita akan tulis 100X tambah dengan Toshiba 80. Jadi 80Y. Dan sama dengan jumlah keuntungannya adalah 880. Kemudian daripada persamaan linear ini, kita akan tukar menjadi dalam bentuk matriks yang mana ada baris dan juga lajur. Kita akan buat 1, 1, 100 dan juga 80. Didarabkan dengan X, Y sama dengan 10, 880. Kemudian seterusnya, untuk mendapatkan XY, kita akan songsangkan matriks 2/2 kita. Di sini kita ada rumus matriks songsang di dalam senarai rumus. Kita ambil 1 per A darab D. A di sini 1 darab dengan D 80, tolak dengan C 1 darabkan dengan B 100. Kemudian A dengan D bertukar tempat, 80 berada di atas, 1 berada di bawah. Kemudian B dengan C bertukar tanda.
akan jadi negatif 1 dan juga negatif 100. Kemudian terdarabkan dengan 10 dan juga 880. Selanjutnya kita akan terus tekan kalkulator untuk dapatkan nilai X dan juga nilai Y. Pertama sekali kita akan tekan menu, kemudian kita akan pilih A, iaitu equation dan juga function. Kita tekan A. Kemudian kita tekan simultaneous equation, kita tekan 1. Kemudian untuk unknown-nya kita tekan 2. Kemudian di sini kita akan masukkan persamaan pertama dan persamaan kedua kita. Persamaan pertama kita untuk X adalah 1 sama dengan, kemudian Y 1 sama dengan, kemudian jawapannya adalah 10, kita tekan sama dengan. Kemudian untuk persamaan kedua 100 sama dengan, kemudian 80 sama dengan, dan juga 880 tekan sama dengan. Kemudian kita dapatkan jawapan, tekan sama dengan. Jadi kita dapat nilai X adalah 4. Kemudian tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat nilai Y sama dengan 6. Dan inilah jawapan kita. Dari segi pemberian markah, pertama sekali kita mengeluarkan persamaan linear, kita dapat 1 markah. Kemudian kita tukarkan persamaan linear ini menjadi persamaan dalam bentuk matriks menggunakan kaedah matrik, terdapat 1 markah. Kemudian melakukan matriks songsam, 1 lagi markah, dan jawapan kita masing-masing 1 markah. Dan jumlah keseluruhan di sini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan kita yang bernombor 6. Rani membeli sebuah peti untuk menyimpan barang terpakai. Peti itu diperbuat daripada kepingan aluminium yang berbentuk sebuah kuboid dan separuh silinder, seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3. Hitung isi padu dalam meter persegi bagi peti tersebut. Sini kita akan menggunakan rumus kuboid dan juga rumus silinder. Rumus silinder kita boleh lihat daripada senarai rumus yang diberi. Jadi kita akan tambahkan separuh silinder dengan kuboid ini. Pertama sekali adalah rumus silinder. Kita ambil 1/2 darab pi J kuasa 2 T. Kemudian untuk kuboid kita akan ambil panjang darab lebar darab tinggi. Kemudian kita buat operasi tambah di sini. Tekan gantikan nilai-nilainya. 1/2 darab pi. Kemudian darab J. J di sini adalah 0.6 bahagi dengan 2. 0.3 kuasa 2 darab tinggi. Tinggi di sini adalah 1.23. Kemudian tambahkan dengan isi padu kuboid. Panjang darab lebar darab dengan tinggi. Kita ambil 0.6 darab 0.45 darab 1.23. Kemudian kita terus saja tekan kalkulator dan jawapan yang kita akan dapat adalah 0.51. Kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan ini. Kita menggunakan rumus yang betul untuk seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Kita menggunakan rumus yang betul untuk separuh silinder, terdapat 1 markah. Kita menggunakan rumus yang betul juga untuk mencari isi padu kuboid, 1 markah. Kemudian kita melakukan operasi tambah, 1 lagi markah. Dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang ke-7, soalan bernombor 7. Rejim 4 menunjukkan 4 kad berlabel C, U, N dan 4 di dalam kotak A dan 3 bola pimpong yang berlabel 3, 2 dan C dalam kotak B. 1 kad diambil dari kotak A dan kemudian 1 bola pimpong diambil dari kotak B secara rawak. Soalan A, senaraikan ruang sampel. Untuk menyenaraikan ruang sampel, kita perlu senaraikan dulu apa yang terdapat dalam kotak A, kemudian diikuti dengan apa yang terdapat dalam kotak B. Kita akan susun mengikut tertib ni begini. Kita akan buat tanda tanda set, kemudian kita ambil C, kita akan pasangkan dengan 3 terlebih dahulu.
kemudian C2, kemudian CC. Dah habis C, kita ambil U pula. U3, U2 dan juga UC. Kemudian kita ambil N pula. N3, N2 dan juga NC. Dan yang terakhir adalah 4. 4, 3, 4, 2 dan 4C. Ini merupakan ruang sampel kita. Seterusnya soalan B. Cari kebarangkalian bahawa kedua-dua kad dan bola pimpong yang dipilih berlabel dengan huruf. Dan kalau kita lihat di sini, kata kuncinya di sini adalah berlabel dengan huruf. Kedua-duanya berlabel dengan huruf, iaitu dan di sini. Kad berlabel dengan huruf, bola pimpong juga berlabel dengan huruf. Dan di sini terdapati bahawa kedua-dua kad dan bola pimpong itu berlabel dengan huruf adalah C, C, U, C dan NC. Di sini kita ada 3, CC, UC dan juga NC. Jadi kita ada 3. 3 kita perkan dengan keseluruhan iaitu 12. Dan inilah jawapan kita 3/12. Ataupun kita juga boleh permudahkannya menjadi 1/4. Kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita senaraikan semua kesudahan yang mungkin, iaitu ruang sampelnya dengan betul, kita dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan B, kita nyatakan kebarangkaliannya, kita dapat lagi 2 markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan yang ke-8. Soalan nombor 8A, nyatakan nilai kebenaran bagi penyataan matematik di bawah. Sebuah nonagon mempunyai 9 sisi dan hasil tambah sudut pedalamannya ialah 360 darjah. Di sini merupakan ayat penyataan majmuk. Kita ada 2 ayat, iaitu sebuah nonagon mempunyai 9 sisi dan satu lagi adalah hasil tambah sudut pedalamannya ialah 360 darjah. Dan kedua-dua pernyataan ini dihubungkan dengan menggunakan perkataan dan. Pernyataan pertama, sebuah nonagon mempunyai 9 sisi adalah benar. Manakala hasil tambah sudut pedalaman 360 darjah adalah pernyataan palsu. Benar dan palsu akan menghasilkan nilai kebenaran palsu. Jadi jawapan kita untuk 8A adalah palsu. Seterusnya terlihat soalan B, tentukan sama ada hujah di bawah sah dan munasabah. Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Kalau kita lihat di sini, soalan B menawarkan hanya 1 markah sahaja. Jadi, kita boleh agak bahawa jawapan kita adalah sah dan munasabah. Sebab, kalau jawapan kita tidak sah dan tidak munasabah, kita perlu berikan justifikasi. Bermaksud, kita ada 2 poin di sini. 2 perkara bermaksud kita akan dapat 2 markah. Tapi di sini, markah yang diperlukan adalah 1 sahaja. Jadi, mari kita lihat premis 1, premis 2 dan kesimpulannya. Premis 1, jika P punca 2 lebih kecil daripada 5, maka P lebih kecil daripada 25. Premis ini adalah benar. Premis 2, punca 9 lebih kecil daripada 5. Punca 9 kita dapat 3. 3 mesti lebih kecil daripada 5, ini adalah benar. Kemudian kesimpulan 9 lebih kecil daripada 25, ini juga adalah benar. Jadi jawapan kita adalah hujah ini sah dan munasabah. Seterusnya soalan C. Bentukkan satu kesimpulan secara induktif yang kuat bagi pola nombor di bawah. Pola nombor di sini adalah 1, negatif 4, negatif 21 dan negatif 56. Di sini kita akan mencipta satu rumus bagaimana untuk mendapatkan pola nombor ini. Pertama sekali yang perlu kita lihat adalah pada langkah pengiraan yang telah ditunjukkan di sini. Dan kita akan lihat pertama sekali adalah nilai per malar. Apakah nilai yang sama di sini? Nilai yang sama di sini adalah 2. Jadi semua langkah pengiraan melibatkan nombor 2. Jadi kita akan kekalkan. Kemudian dalam kurungan. Kemudian kita akan tolak. Kemudian di sini
Yang masih sama adalah kuasa 3, masing-masing kuasa 3. Kemudian pemboleh ubah yang berubah, bukan pemalar ataupun pemboleh ubah manipulasi di sini adalah dalam kurungan. Dia berubah dari 1, jadi 2, 3 dan 4. Begitu juga dengan tolak 1, tolak 2, tolak 3 dan tolak 4. Dan nilai pemboleh ubah ini kita akan letakkan sebagai huruf N. Kemudian kita tolak dengan N juga dan kita kuasakan dengan 3. Kemudian kita kena nyatakan apakah itu N. N kita boleh gantikan dengan nilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan apabila kita gantikan nilai-nilai N ini, kita akan dapat pola nombor yang seterusnya. Dan inilah jawapan kita. Kita akan tulis dalam ruang jawapan 2N tolak N kuasa 3. Dan di mana kita kena nyatakan bahawa N itu kita boleh gantikan dengan yang 1, dengan 2, 3 dan seterusnya. Kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita nyatakan nilai kebenaran palsu 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita nyatakan hujah itu adalah sah dan munasabah 1 markah. Kemudian untuk soalan C, kita nyatakan kesimpulannya terdapat 1 markah dan kita nyatakan nilai N-nya terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita dapat untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang bernombor 9. Rajah 5 menunjukkan beberapa pilihan laluan sehala yang boleh dilalui oleh Ahmad dari bucu A ke rumah Ali di bucu D. Bermula di sini dan tamat di sini. Mereka akan belajar bersama-sama sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM 2021. Lihat soalan A. Tentukan jarak laluan sehala terpendek dari A ke D. Di sini kita lihat terdapat beberapa pilihan laluan. Jadi kita kena cari laluan manakah yang paling pendek. Dan di sini kita kena pertimbangkan beberapa laluan. Di sini kita akan buat pengiraan lah. Manakah laluan yang lebih singkat. Kita boleh pilih laluan ini ataupun kita boleh juga pilih laluan straight 100 ataupun kita boleh pilih laluan ke sini. Dan ini bergantung kepada jarak yang terpendek. Jadi di sini kita dapati bahawa jarak yang paling pendek adalah bermula daripada rumah Ahmad iaitu A, kemudian dia pergi ke B, pergi ke C dan akhir sekali sampai ke rumah Ali ke D. Jadi kita akan tulis jawapan kita adalah A ke B ke C dan ke D. Dan jumlah jarak di sini adalah 80 meter. Dan inilah jarak yang paling singkat. Kita lihat soalan B. Jarak laluan sehala terpanjang dari A ke D. Kali ini kita akan cari pula jarak terpanjang. Di manakah jarak paling panjang? Di sini kita kena pertimbangkan beberapa laluan dan kemudian kita akan membuat pengiraan. Dan jawapan kita di sini adalah bermula pada A, akan pergi ke H, pergi ke F, pergi ke E dan akhir sekali sampai ke D. Dan jumlah jarak di sini adalah 110 meter. Seterusnya soalan C. Bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak sehala yang dilalui adalah antara 85 meter sehingga 100 meter. Untuk soalan ini, kita kena dapatkan jarak di antara 85 hingga 100 meter. Iaitu jaraknya, kalau kita tekan di sini ketaksamaan, jaraknya mesti lebih besar daripada 85 tetapi mesti lebih kurang daripada 100 meter. Jadi sekali lagi kita kena pertimbangkan beberapa laluan dan pastikan kita akan dapat lebih daripada 85 dan kurang daripada 100. Jadi jawapan kita akan dapat adalah bermula dengan A, dia akan pergi ke H, pergi ke F, kemudian pergi ke G dan akhir sekali sampai ke D. Di mana jaraknya adalah 90 meter. Kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A kita dapat 1 markah, soalan B 1 markah dan soalan C sini kita akan dapat 2 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4
markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan kita yang bernombor 10 yang merupakan soalan terakhir dalam bahagian A. Pelajar 6 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah kereta yang dipandu oleh Encik Fawaz. Beliau memandu di lebuh raya dari Ipoh menuju Plaza Tol Juru sejauh 120 km dalam tempoh 1.5 jam. Soalan A, nyatakan tempoh masa dalam jam kereta Encik Fawaz berada dalam keadaan nyah pecut. Kalau kita lihat di sini, nyah pecut, laju awalnya adalah tinggi, kemudian laju akhirnya adalah rendah. Kadar perubahan laju bermula pada laju sehinggalah lebih perlahan. Kita lihat di sini, keadaan nyah pecutnya berada di garisan ini. Bermula dengan laju V sehingga lajunya sifar. Dan jumlah masa bermula daripada 1 sehingga 1.5 iaitu 0.5 jam. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B. Cari nilai V. Bagaimana untuk mencari nilai V? Iaitu laju di sini. Untuk mencari nilai V, kita kena dapatkan luas di bawah graf. Kerana luas di bawah graf mewakili jarak yang dilalui oleh kereta Encik Fawaz. Kerana di dalam soalan telah pun diberi jumlah jarak iaitu 120. Di mana 120 ini bersamaan dengan jumlah luas bawah graf. Dan luas bawah graf kita di sini, kalau kita lihat, kita boleh pecahkan dia kepada 3 bentuk. Itu bentuk A, trapezium, bentuk B di sini, segi 4 tepat, dan satu lagi C, iaitu bentuk segitiga. Dan kalau kita nak pecah 2 pun boleh, kita boleh buat satu trapezium dan satu lagi trapezium. Yang ini bergantung kepada kita. Kita boleh pecah 2 ataupun kita boleh pecah 3. Pada di sini, cikgu akan pecahkan kepada 3 bahagian. A, B dan juga C. Kita akan menggunakan luas trapezium, luas segi 4 dan juga luas segitiga. Yang pertama sekali adalah luas A, itu trapezium 1/2 dan terdarabkan. Hasil tambah 2 sisi selarinya adalah 90 tambah V. 90 tambah V. Kemudian terdarabkan dengan tingginya 0.5. Dan kita tambah dengan B iaitu segi 4 tepat. Kita akan ambil panjangnya di sini 0.5 sehingga 1. Kita dapat 0.5 dan didarabkan dengan V di sini. Kemudian ditambah pula dengan C iaitu segitiga 1/2 darab. Tingginya adalah V dan tapaknya adalah 1 sehingga 1.5, kita dapat 0.5 dan jumlahnya adalah 120. Sampai ke tahap ini, kita akan terus menggunakan kalkulator. Kita akan masukkan 1/2 buka kurungan 90 tambah V di sini kita akan ketikkan dengan X, tutup kurungan, darab dengan 0.5 dan tambah, buka kurungan 0.5 X di sini, tutup kurungan, ditambah 1/2, darabkan dengan X di situ, darab dengan 0.5, kemudian alfa calculate 120. Kemudian ditekan shift calculate dan ditekan sama dengan. Dan jawapan yang kita akan dapat di sini adalah 97.5. Baiklah, seterusnya soalan B2 Roman. Diberi had kelajuan bagi kereta di lebuh raya ialah 110 km per jam. Berdasarkan jawapan di B1, tentukan sama ada Encik Fawaz akan dikompaun kerana melebihi had laju atau tidak. Berikan justifikasi anda. Kalau kita lihat di sini, had laju adalah 110 dan Encik Fawaz kelajuan maksimumnya adalah 97.5. Maka Encik Fawaz tidak akan dikenakan kompaun. Justifikasinya adalah kerana dia tidak melebihi had laju di lebuh raya. Baiklah, seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah.
Kemudian untuk soalan B1 Roman, kita menyatakan nilai V, kita menggunakan rumus untuk mencari luas di bawah graf. Di sini kita akan dapat 1 markah. Kemudian jawapan akhir kita 1 markah. Kemudian untuk soalan B2 Roman, kita menyatakan sama ada Encik Fawaz dikompaun ataupun tidak. Itu tidak, 1 markah. Kemudian ternyatakan justifikasinya 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Kita bertemu lagi untuk video bahagian B dan bahagian C pula untuk soalan negeri Perlis set A. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.